Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 April 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Hari ini merupakan hari ke-17 Perintah Kawalan Pergerakan dan masuk hari ketiga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa kedua. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob hari ini menjelaskan bahawa terdapat pengecualian untuk peraturan di bawah PKP yang menetapkan pergerakan seseorang itu perlu dalam radius 10 km dari rumah. Pihak polis diberikan budi bicara di dalam setiap kes yang berbeza. Sebagai contoh, kita membenarkan untuk membeli produk makanan. Jadi, kalau produk makanan tersebut tidak berada di dalam lingkungan 10 km, tentu saja mereka boleh keluar mencari untuk membeli makanan ataupun bahan makanan di kawasan di luar 10 km. Kementerian Kesihatan pada 31 Mac yang lalu menyatakan Bazar Ramadan masih dibenarkan beroperasi selagi peniaga mematuhi garis panduan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Bagaimanapun, hari ini Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob mengumumkan semua Bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi selagi PKP dilaksanakan. Walau bagaimanapun, jika PKP ini ditamatkan, maka seperti saya sebutkan bahawa pihak MKN akan menyediakan SOP selepas PKP. Kita akan menyediakan SOP post PKP ataupun selepas PKP. Maka soal yang berkaitan dengan pasar Ramadan dan sebagainya akan ditentukan selepas ini. Sama ada boleh dilaksanakan ataupun dilaksanakan dengan SOP yang tertentu. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba hari ini mengumumkan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah yang dibangunkan di Sedang merupakan tambahan kepada hospital-hospital COVID-19 yang telah dikenal pasti kerajaan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba, pusat tersebut dijangka dapat menampung seramai 604 pesakit yang stabil dan mempunyai gejala ringan sahaja. Kita tak boleh buat sekiranya kes dah bertambah banyak baru kita buat. Untuk itu kita buat advance ataupun langkah ke hadapan untuk memastikan bahawa dia mesti mencukupi anggaran-anggaran yang kita fikir munasabah sekiranya wabak ini berlaku dan dia masih terkawal. Kalau terkawal, dan kita memiliki keupayaan yang patut untuk kita laksanakan. Hari ini masuk kali ketiga umat Islam tidak dapat menunaikan solat Jumaat sejak Perintah Kawalan Pergerakan. Namun arahan itu diteruskan kerana umat Islam masih berada dalam darurat kesihatan akibat penularan wabak COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zulkifli Muhammad Al-Bakri hari ini merayu seluruh umat Islam di negara ini agar patuh kepada arahan kerajaan dan fatwa pihak berkuasa agama mengenai larangan melaksanakan solat Jumaat. Ini berikutan masih terdapat segelintir pihak yang berkeras mahu menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Alasan mereka kerana terdapat hadis yang menyebut bahawa sesiapa yang tidak menunaikan solat Jumaat sebanyak 3 kali, maka ia termasuk dalam golongan munafik. Tegasnya perkara itu merupakan satu salah faham dan beliau merayu kepada umat Islam untuk memberikan kerjasama dan mematuhi arahan sekiranya mahu segera keluar daripada kemelut pandemik COVID-19. Perkembangan terkini wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air Malaysia mencatatkan 3 lagi kematian baru berkaitan jangkitan COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan korban wabak itu di Malaysia sebanyak 53. Kes jangkitan baru yang dilaporkan pula setakat tengah hari tadi adalah sebanyak 217 yang menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 3,333. Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa terdapat 60 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 827 kes, iaitu bersamaan dengan 24.8% daripada jumlah keseluruhan kes.
Rakyat di negara ini diseru menyalakan lampu melalui telefon bimbit malam esok sebagai penghargaan simbolik kepada petugas barisan hadapan yang berjuang melawan penularan wabak COVID-19. Seruan itu dinyatakan Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Han Isaac, di akaun Instagram miliknya. Kata Hans, bermula jam 9 malam hingga 9.30 malam esok, rakyat Malaysia boleh menunjukkan tanda sokongan mereka dengan menyalakan lampu tersebut di ruang balkoni mahupun rumah masing-masing. Pelakon Ringgit Kasorga itu juga menggalakkan agar situasi itu dirakam kemudian dikongsikan di media sosial. Hans mengakhiri seruannya itu dengan menggesa agar semua penduduk negara ini kekal duduk di rumah. Baiklah, sekian saja dari saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum Pak Tan. Waalaikumsalam. Kamu berdua ni daripada majalah mana ni? Ini kat kami. Kalau boleh nak ambil masa sikit Pak Tan untuk kami tanya beberapa soalan. Sekarang ni disebabkan ladang kelapa sawit macam Pak Tan ni, dah banyak orang hutan yang dah mati. Banyak binatang mati macam harimau, gajah disebabkan pembukaan ladang kelapa sawit. Apa cadangan kamu? Nak suruh saya musnahkan ladang sawit saya ni? Kamu tahu tak akibatnya akan lagi buruk nanti? Kelapa sawit ni sebenarnya adalah tanaman minyak sayuran yang paling berdaya saing di dunia. Kamu bayangkan, 1 hektar ladang sawit boleh menghasilkan antara 3 ke 4 tan minyak sawit. Minyak sayuran jenis lain, nak dapat 1 tan pun belum tentu. Ladang kelapa sawit sebenarnya boleh menghasilkan lebih kurang 3 kali ganda oksigen daripada hutan semula jadi. Jadi, apa benda yang kamu berdua mengarut ni? Ladang kelapa sawit ni lah yang membantu keluarga saya, keluarga orang-orang di kampung ni untuk keluar daripada kongkongan kemiskinan. Kalau kamu berdua ni wartawan, aktivis pencinta alam sekitar, sepatutnya kamu berdua ni lah yang membantu menaikkan, membangunkan industri sawit kita ni supaya boleh memberi manfaat kepada orang kita. Dan pada masa yang sama boleh mengekalkan, memelihara alam sekitar.